Buletin Didik 28 Mac bersama saya Noalifah Ghani. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus komited menangani isu kekurangan guru yang membelenggu warga pendidik sekian lama. Seramai 515 orang lagi bakal menerima penempatan sebagai guru melalui pengambilan khas secara one-off. Bagaimanapun, keputusan penempatan mereka hanya akan diumumkan pada Rabu ini. Kumpulan ini bakal melapor diri pada 11 April depan. Ini adalah untuk kumpulan yang membuat rayuan kerana tidak dipanggil temuduga dalam sesi temuduga yang dilaksanakan sebelum ini. Dan Alhamdulillah, jumlah yang kita telah dengan campur 515 orang ini sekitar 13,740 orang akan ditempatkan pada keseluruhannya pada awal April, dan proses ini akan berterusan sehinggalah kita usahakan untuk kita capai 18,702 orang seperti mana yang kita telah umumkan. Setakat ini, seramai 13,225 guru baharu di bawah pengambilan khas secara one-off sudah melapor diri atau menerima penempatan masing-masing setakat ini. Selepas ini, kementerian akan memberi fokus untuk mengisi kekosongan guru-guru yang bersara dalam menjamin kestabilan ekosistem pendidikan. Seramai 8,799 graduan diraikan dalam Istiadat Convocation Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia ke-11 tahun 2022. Graduan yang menamatkan pengajian sertai latihan perguruan di 27 kampus Institut Pendidikan dan English Language Teaching Centre menerima pengiktirafan melalui penganugerahan ijazah, diploma dan sijil. Istiadat Convocation yang berlangsung selama 5 hari bermula hari ini dengan 1,094 graduan diraikan dalam sidang pertama. Sidang ini melibatkan program ijazah sarjana muda, perguruan ambilan 2016 bagi bidang pengkhususan Bahasa Arab Pendidikan Rendah, Bahasa Cina Pendidikan Rendah, Bahasa Iban Pendidikan Rendah, Bahasa Kadazan Dusun Pendidikan Rendah, selain Bahasa Melayu Pendidikan Rendah, Pendidikan Islam Pendidikan Rendah, Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah dan Pendidikan Pemilihan Pendidikan Rendah. Ini merupakan satu simbolik kepada tamatnya pengajian mereka di IPG, dan pada masa yang sama ditekankan bahawa perantauan ilmu mereka tidak berakhir di sini. Sebagai seorang guru, mereka perlu mengambil kira perkembangan semasa dan melihat perkembangan atau dinamik persekitaran bagi membolehkan anak-anak generasi pewaris negara disediakan dengan pendidikan yang bersesuaian mengambil kira keadaan pada waktu ini dan juga keadaan pada masa yang akan datang. Untuk rekod, Istiadat Convocation bagi tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Seorang juru X-ray bukan sahaja bergelar Raja Sehari, malah pada hari sama melangkah ke pentas Convocation Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dengan lengkap berpakaian pengantin selepas 4 jam bergelar suami. Amirul Hakim Muzi, 27 tahun, selamat diijab kabul dengan Nur Izzatun Nabila Ghazali, 22 tahun, dengan sekali lafaz di sebuah hotel di Kuala Terengganu. Menurut Amirul Hakim, mereka sepatutnya melangsungkan pernikahan pada bulan Mei depan. Bagaimanapun, terpaksa mempercepatkan tarikh disebabkan kekangan jadual Nur Izzatun Nabilah yang kini bekerja secara kontrak di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan, Pahang. Jelas beliau, isterinya juga akan diraikan dalam majlis convocation esok setelah berjaya menamatkan pengajian peringkat diploma dalam kursus yang sama. Rasa syukur sangat-sangat sebab first tak expect benda ni akan berlaku lah. Sebab since kita dah plan siap-siap untuk wedding, tiba dapat panggilan boleh datang konvo. So memang happy sangat lah. So adakah tarikh ni dirancang macam mana? Sebenarnya tarikh ni tak dirancang. Untuk nikah je yang kita rancang. Untuk majlis konvo ni memang kita tak expect lah untuk hadir hari ni. Saya terkilan sikit lah sebabnya tak dapat nak tengok dia naik pentas ambil scroll sebab kita kan ada 2 majlis, takkan nak tinggalkan majlis kahwin kan. So sekarang ni dah petang lengan sikit, so bolehlah saya raikan dia punya majlis.
Seramai 3,345 graduan UNISA menerima Doktor Falsafah, PhD, Sarjana, Ijazah dan Diploma masing-masing pada Convocation ke-13 yang diadakan selama 4 hari. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA antara badan yang komited membantu pelajar terutama daripada keluarga berpendapatan rendah B40. Terbaru sejumlah 2.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program tuition khas kepada anak-anak pekebun kecil yang akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid, kelas tuition untuk 3,000 pelajar itu akan dilaksanakan di seluruh negara di kawasan pekebun kecil RISDA. Terdapat 200 pusat tuition SPM tahun 2022 dan di Padang Terap saja ada 5 buah sekolah yang akan melaksanakan tuition tersebut. Beliau merasmikan Majlis RISDA Prihatin Pekebun Kecil Makmur peringkat negeri Kedah kemarin. Jelasnya, kelas tuition tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu dan waktu petang selepas tamat sesi persekolahan. Manakala mata pelajaran yang diajar pula akan dipilih mengikut keutamaan peperiksaan SPM. Sementara itu, pada majlis yang sama, Datuk Seri Mazir turut menyampaikan sumbangan kelengkapan persekolahan kepada 330 pelajar anak-anak pekebun kecil RISDA daerah Padang Terap. Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPPT Universiti Sains Malaysia USM di Kepala Batas Pulau Pinang akan dinaik taraf sebagai pusat perubatan USM menjelang Jun depan. Naib Chancellor USM Datuk Dr. Faizal Rafiq Mahmad Abdikan berkata, selaras peningkatan itu, pusat perubatan USM mampu menawarkan rawatan untuk pelbagai penyakit kanser. Ketika ini, USM turut memiliki fasiliti canggih radioterapi dan brachyterapi untuk merawat pesakit kanser. Beliau yakin USM mampu memberikan perkhidmatan yang lebih besar dan lengkap apabila pihaknya mendapat peruntukan daripada rancangan Malaysia ke-12. Tambahnya, USM juga merancang membangunkan lagi 24 hektar tanah untuk pusat perubatan USM yang dilengkapi pusat pengajian bagi melatih lebih ramai pelajar serta doktor. Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam serta beberapa kawasan lain hari ini mengalami fenomena tengah hari tanpa bayang. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam satu kenyataan memaklumkan fenomena itu susulan peristiwa equinox apabila matahari berada tepat di atas garisan khatulistiwa. Jelas beliau, semasa peristiwa equinox, seluruh dunia mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang iaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Selain perubahan musim iaitu bermula musim bunga di hemisfera utara bumi, manakala di hemisfera selatan bumi akan mula mengalami musim luruh. Fenomena tanpa bayang itu dapat disaksikan beberapa minit di Kuala Lumpur dan Putrajaya, jam 1.19 petang manakala Shah Alam kira-kira 1.20 petang. Malaysia mula mengalami fenomena tengah hari tanpa bayang pada 23 Mac lalu di Bandar Serian, Sri Aman dan Betung di Sarawak serta Kukup di Johor. Diikuti bandar lain pada tarikh yang telah dijadualkan sehinggalah ke bandar terakhir iaitu Kudat dan Jambungan di Sabah pada 7 April nanti. Selepas itu matahari akan semakin teranjak ke latitud lebih ke utara iaitu ke negara seperti Thailand, Vietnam dan Kemboja. Khususnya kepada penduduk Perak Tengah dan harap-harap dapat diperluaskan ke kawasan lain. Selaras dengan Pelan Bandar Pintar dan Hijau, Majlis Daerah Perak Tengah MDPT berhasrat mengenakan syarat kepada pemaju hartanah untuk menyediakan lampu jalan yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya. Menurut Yang di-Pertua MDPT, Muhammad Syukri Azhari, pihaknya akan memasukkan perkara itu sebagai salah satu syarat kebenaran merancang kepada pemaju yang berhasrat mewujudkan taman perumahan baharu di daerah berkenaan. Pada taman-taman baru, kita syaratkan dalam kebenaran merancang seorang pemaju yang sediakan lampu-lampu solar ni.
Jadi boleh mengurangkan bil kita, dan yang lebih utama nanti kita boleh menyumbang sekarang ni ni carbon low carbon kan, low carbon SDG, sustainable goal, climate change ni kan, perubahan kita nak mengekang peningkatan suhu yang mendadak ni. Beliau ditemui pada Majlis Kolaborasi Projek Hikmat Masyarakat dan Pemindahan Teknologi Solar Majlis Daerah Perak Tengah KRT Puncak Iskandar dan UiTM Seri Iskandar dekat Seri Iskandar semalam. Tambahnya, bagi taman perumahan sedia ada, pihaknya akan cuba mencari rakan strategik bagi menggantikan lampu jalan sedia ada kepada lampu yang menggunakan panel solar. Dalam program itu, sebanyak 30 lampu solar dipasang di kawasan kejiranan Taman Puncak Iskandar. Kosnya ditampung melalui sumbangan derma daripada komuniti setempat dan pihak MDPT. Baik, kes baharu COVID-19 menurun kepada 16,863 kes semalam, menjadikan jumlah keseluruhan lebih 4.1 juta kes di negara ini. 37 kes kematian dicatat semalam, termasuk 6 kes kematian di luar hospital BID, menjadikan jumlah maut 34,751 orang. Dalam kenyataannya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 99.41% atau 16,763 kes baharu terdiri kategori 1 dan 2, manakala 100 kes atau 0.59% kategori 3, 4 dan 5. Daripada 100 kes dalam kategori 3, 4 dan 5, majoritinya berusia 60 tahun ke atas dengan 69% atau 69 kes, diikuti mereka yang mempunyai komorbid 63 kes. 299 kes ditempatkan di unit rawatan rapi ICU dengan 187 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. 26,171 kes sembuh dilaporkan menjadi jumlah kes pulih lebih 3.8 juta orang. Beriadah dengan berbusana indah itu menjadi tarikan utama pada satu pertandingan memanah tradisional anjuran Pertubuhan Amal Darul Jariah hujung minggu lalu. Keunikan program edisi kali kedua ini menyaksikan kehadiran lebih 200 peserta dari seluruh Malaysia. Bidikan tepat panahan atau yang tidak menepati sasaran mungkin perkara kedua. Yang penting keterujaan menyaksikan lawan-lawan yang bersaing lengkap berbusana tradisional. Sambutan program perujian memanah tradisional Darul Jariah kali ini lebih menggalakkan dengan penampilan 240 peserta, 40 daripadanya pemanah wanita. Bagi saya memang harus diperluaskan, bukan setakat saja untuk masa kita memanah saja, mungkin daripada segi sukan yang lain juga, ataupun kita boleh buat satu orang kata fashion show untuk memperkenalkan busana-busana dahulu. Kalau kita berpakaian simple macam biasa dan berbusana, bila anda menceburi bidang memanah tradisional dengan gaya berbusana, dia punya semangat lain, semangat yang berkobar-kobar. Meskipun tiada yuran penyertaan dikenakan, penganjur turut menyediakan pelbagai hadiah dan wang tunai kepada pemenang dan tambahan RM1,000 bagi mereka yang memecah rekod pertandingan. Peserta yang berkesempatan turut tidak melepaskan peluang untuk menunggang kuda milik penganjur. Memang suatu aura yang berbeza menunggang kuda dengan berbusana tradisional. Saya rasa terujalah hari ini dapat naik kuda dengan berpakai busana. Saya rasa ada aura kemelayuan, rasa lebih berani, rasa lebih segak lah. Harapan mereka semoga aktiviti beriadah dengan pemakaian busana indah diperluaskan untuk memelihara warisan bangsa, juga sebagai tarikan buat golongan remaja. Berbusana ni sebenarnya dah makin dilupakan. Jadi kalau kita ketengahkan kepada remaja-remaja zaman sekarang, amatlah baguslah pada saya. Anugerah Akademi ke-94 berlangsung di Los Angeles, Amerika Syarikat, menyaksikan filem Coda yang berkisarkan kehidupan sebuah keluarga cacat pendengaran meraih anugerah filem terbaik, manakala filem Dune membolot 6 anugerah.
Berlangsung di Dolby Theatre, Will Smith meraih anugerah pelakon lelaki terbaik menerusi wataknya dalam filem King Richard, di mana beliau memegang watak sebagai Richard Williams, bapa kepada dua legenda tenis dunia Venus dan Serena Williams. Bagaimanapun, gelaran Oscar pertama yang diraih Smith pada malam terbabit sedikit terpalit dengan kontroversi yang membabitkan pelakon berkenaan yang bertindak menampar pelawak Chris Rock. Di tengah pentas gemilang itu, ekoran isu peribadi. Gelaran pelakon wanita terbaik pula disandang Jessica Chastain menerusi wataknya di dalam filem The Eyes of Tammy Faye. Seperti yang pernah berlaku kepada binatang lain seperti kuda dan ayam, memelihara kambing kerdil kini menjadi hobi di seluruh Queensland, Australia. Ramai yang menyatakan minat untuk memelihara kambing kerdil sebaik mengetahui mengenai kewujudannya. Di kalangan penduduk tempatan Queensland, kambing kerdil ini turut dikenali dengan panggilan Baby Doll Southdown. Berukuran kira-kira 60 cm tinggi, kambing kerdil lebih jinak. Menurut seorang pemiliknya, Johanna Williams, kambing kerdil peliharaannya ini mempunyai personality yang menarik. They just have a beautiful personality and that shines through. Lebih menarik apabila kambing kerdilnya sudah beranak. Menurut Williams, beberapa pembeli dari selatan Australia turut menyatakan minat untuk memelihara kambing kerdil. Berbanding kambing biasa, kambing kerdil tidak memerlukan tempat penjagaan yang besar. Malah ia juga boleh ditempatkan bersama-sama haiwan peliharaan lain. Sukan Malaysia terlepas peluang membawa pulang kejuaraan berganda badminton terbuka Switzerland apabila gandingan Goh Sheu Fei, Nur Izzuddin Ismail Rumsani dan Goh Soon Huat Sievon Lai tumpas pada aksi final. Berdepan pilihan keempat dari Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto memang tugas sukar menanti Zhou Wei Nur Izzuddin. Apatah lagi lawan dilihat pada puncak prestasi, antaranya menewaskan beregu utama negara Zhou Wei dan Aaron Chia pada separuh akhir. Set pertama tampak seimbang, namun Zhou Wei dan Nur Izzuddin akur dengan kekalahan 18-21. Lawan nyata berada dalam kelas tersendiri untuk muncul juara menamatkan set kedua 21-19. Giliran beregu campuran negara Goh Soon Huat dan Sievon Lai menentang gandingan Jerman Mark Langfuss dan Isabel Lohau. Bermula meyakinkan dengan kemenangan 21-12 pada set pertama, beregu negara bagaimanapun gagal mengekalkan momentum. Lawan bangkit mengheret perlawanan ke set penentuan apabila menang 21-18 pada set kedua. Selepas permainan berlarutan 1 jam 5 minit, Hajat Soon Huat dan Sievon menembus kekecewaan Zhou Wei dan Izzuddin tidak kesampaian. Gelaran juara milik Jerman dengan kemenangan 21-17 pada set penentuan. Bola sepak Liga Perdana, perlawanan tunggal semalam menyaksikan Kelantan United menentang PDRM FC. Jaringan sepakan penalti menghampakan PDRM yang beraksi di arena sendiri. Kelantan United berkunjung ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras berdepan PDRM untuk aksi kedua Liga Perdana. Tanpa jaringan pada separuh masa pertama, selepas rehat tuah lebih berpihak kepada Kelantan United apabila dihadiahkan sepakan penalti selepas 11 minit permainan bersambung. Penyerang import dari Nigeria, Yoku Yacob, menyempurnakannya untuk gol kemenangan Kelantan United. Ini kemenangan pertama Kelantan United selepas tewas 0-2 di tangan JDT 2 pada aksi pembukaan. Kelayakan Piala Dunia 2022 Zon CONCACAF. Amerika Syarikat mencerahkan peluang untuk layak ke pusingan akhir apabila membenam Panama 5-1. Tindakan Anibal Godoy mengasari Walker Zimmerman menyebabkan Amerika Syarikat diberikan sepakan penalti. Tampil Christian Pulisic menyempurnakan sepakan Amerika Syarikat di depan, disusuli tandukan oleh Paul Arriola. Amerika Syarikat menggandakan penguasaan. 4 minit kemudian, minit ke-27, gawang Panama robek lagi. Kali ini menerusi gol oleh Jesus Ferreira. Waktu kecederaan separuh masa pertama, juga akibat tindakan kurang cermat dari Godoy, Amerika Syarikat sekali lagi diberi sepakan penalti.
Kedudukan berubah kepada 4-0 memihak Amerika Syarikat selepas sepakan Pulisic terus ke dalam gawang Panama. Separuh masa kedua, Pulisic kembali menjadi tumpuan apabila melengkapkan jaringan hat-trick. 5-0 mendahului gol Godoy pada lewat permainan sekadar menjadi sagu hati untuk Panama. Amerika Syarikat menang 5-1. Dalam satu lagi perlawanan, Mexico berdepan Honduras. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Honduras lebih dahulu mengancam kubu Mexico. Percubaan Kevin Lopez bagaimanapun diselamatkan penjaga gol Mexico, Guillermo Ochoa. Giliran Mexico memperoleh peluang, penjaga gol Honduras juga tangkas menggagalkan percubaan Jesus Corona. Asalkan berterusan, Mexico akhirnya berhasil pada minit ke-70 berpunca daripada sepakan sudut Edson Alvarez menaduk masuk untuk gol kemenangan Mexico. Mengakhiri buletin didik, kemeriahan sekitar festival layang-layang di Washington DC selepas 2 tahun dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Saya Nolifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.